Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pengurusi serta jawatan kuasa surau, para imam, bilal, muazzin, tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat, alhamdulillah, syukur dan berterima kasih banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah masih lagi panjangkan umur kita sehingga ke saat ini Allah masih lagi beri ruang kepada kita untuk terus menumpang di atas muka bumi ini sehingga ke malam ini. Alhamdulillah dan syukur, alhamdulillah kita diberi kelapangan untuk dapat solat berjemaah dan kita duduk sebentar dalam majlis ini. Mudah-mudahan ianya memberi manfaat dan kebaikan untuk diri kita, masyarakat keseluruhan yang mudah, insyaAllah. Saya mulakan insyaAllah berkongsi dengan tuan-tuan dan perempuan dengan membaca sepotong ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surah Sabah. Dan surah Sabah ayat 39. Allah kata, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u min 'ibadihi wa yaqdiru lahu wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin. Yang pertama Allah kata dalam surah Sabah 39 ini, Allah kata, kul, katakan hai Muhammad, hai manusia, katakan, inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi. Sesungguhnya, inna rabbi, sesungguhnya Tuhan aku, yakni Allah, sesungguhnya Tuhan aku, inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi. Sesungguhnya Tuhan aku boleh memewahkan rezeki kepada sesiapa di kalangan hambanya yang Allah kehendaki. Wa yaqdiru lahu. Begitulah sebaliknya kalau Allah nak sempitkan rezeki seseorang itu. Kata Ibnu Abbas dalam tafsirnya, bagi orang yang berhajat, bagi orang yang sangat berhajat dengan sesuatu perkara, dia sangat berkehendak pada sesuatu perkara, maka lazim akan ia untuk membaca ayat ini tadi. Inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi. Sesungguhnya Tuhan aku boleh memewahkan rezeki kepada sesiapa jua di kalangan hamba-Nya ini yang Allah kehendaki. Kemudian Allah sambung lagi dalam surah itu, Allah kata, wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuh. Setiap yang kamu belanjakan, setiap yang kamu sedekahkan, setiap sen dan ringgit yang kamu belanjakan kepada perkara yang baik, Allah janji fahuwa yukhlifu, pasti confirm aku akan balas balik setiap yang kamu keluarkan kepada benda-benda yang baik. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Rezeki yang aku bagi dekat hang ni, hang belanjakan balik kepada perkara yang baik yang disuruh oleh agama. Dan janji Allah dalam surah Sabah 39, Allah kata setiap benda yang kamu sumbang dan kamu berikan kepada perkara yang baik, Allah janji Allah akan balas balik. Janji daripada Allah, bukan janji manusia. Ini janji Allah. Allah kata fahuwa yukhlifu, aku balas balik, jangan bimbang. Wa huwa khairur raziqin, dan Allah itu sebaik-baik Tuhan pemberi rezeki. Okey, kata Nabi SAW, Nabi SAW kata, ma yanqusul malu min sadaqah. Hadis riwayat Imam Tabrani. Nabi SAW kata, takkan kurang, ma yanqusul malun, takkan berkurangan, takkan berkurangan malun, harta orang yang bersedekah. Harta orang yang bersedekah, Nabi SAW jamin tak kurang. Ma yanqusul malun min sadaqah, takkan kurang harta orang yang bersedekah. Logik macam mana Nabi kata kat kita ni? Harta yang ada di sedekah tak kurang. Ada RM10, derma RM5, tinggal 5 lah. Sifir matematiknya 10 tu lah 5, tapi Nabi kata tak kurang. Ni belajar matematik mana ni? Tapi bila Nabi SAW kata macam tu, antaranya Imam Nawawi sebut apa? The power of sedekah. Kelebihan sedekah, berkat yang ada pada sedekah, dan janji Nabi takkan kurang harta orang yang bersedekah. Antaranya dihuraikan oleh ulama hadis muhaddisin. Andai takdirnya dalam pengetahuan Allah kita ni sakit, contoh, dalam pengetahuan Allah, dalam ketentuan Allah, anak kita, isteri kita sakit sebagai contoh, atau kita ditakdirkan dengan sesuatu aksiden atau kemalangan, dengan berkat sedekah, dengan berkat kita banyak istighfar sebagai contoh, dengan berkat dalam hal ini kita banyak bersedekah, asalnya dalam takdirnya ketentuan Allahnya kita kemalangan, kita sakit sebagai contoh,
Kemalangan mau habis beratus ringgit, beribu ringgit nak repair kereta dan sebagainya. Dengan berkat sedekah itulah, kata Imam Nawawi, Allah boleh membatalkan takdir yang sudah ditentukan kepada seorang. Sebagai contoh, yang takdir yang qadar, yang mu'allaq, yang tergantung, yang boleh untuk diubah dengan berkat sesuatu benda yang sabit dengan kata-kata Nabi SAW, antaranya berkait dengan sedekah ni tadi. So ini janji. Kalau katalah kita berkira, kita kedekut, kita jadi orang yang loket, nak keluar, dia ada duit, dia ada tak ada apa-apa, tak ada apa-apa kepentingan, dia saja tak nak, dia berkira-kira untuk sedekah, untuk belanja kepada benda yang baik. Mungkin disebabkan loketnya, kedekutnya itu, Allah balas dengan dia yang sakit, yang bertimpa-timpa atau kemalangan sebagai contoh, yang menghabiskan duit itu lagi banyak sebenarnya. Itu gambaran yang Nabi SAW tunjukkan, ma yang kusumalun min sadaqah, takkan berkurangan harta orang yang sedekah. Ini janji Nabi SAW. Itu surah Sabah ayat 39 dan hadis tadi itu. Riwayat Tabrani. Yang kedua, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Nuh 10 ayat 10, 11 dan 12. Allah kata, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwal wa banin ila akhir ayat. Allah kata dalam surah Nuh ayat 10, faqultu astaghfiru rabbakum, sehingga kan Nabi kata kepada kaumnya, banyakkan istighfar, lazimkan ucap istighfar, kerapkan kata astaghfirullahalazim, mohon ampun kepada Tuhan kamu. Faqultu astaghfiru rabbakum, kerapkan, lazimkan untuk ucap mohon ampun dan mohon maaf kepada Tuhan kamu. Innahu kana ghaffara, sesungguhnya Tuhan kamu, Tuhan ini Maha Pengampun. Ghaffara, Maha Pengampun. Banyakkan minta ampun, banyakkan minta maaf, minta ampun dan minta maaf kepada Allah atas kesilapan dan kesalahan kita yang banyak. Allah suruh dalam surah Nuh ini. Kita kenang balik dosa kita yang banyak. Allah, banyaknya dosaku. Aku ni balik umur 13, 14, perempuan lagi awal baliknya. Contoh umur 10, 11, 12 balik. Bila baliknya seseorang, bermulalah malaikat kiraman katibin, raqib dan atid, start mencatat everything yang kamu buat. Apabila setiap benda sudah dicatat dan dikira oleh malaikat, sedangkan kalau kita imagine balik, kita ingat balik, aku masa umur 13 dulu, masa umur 14 dulu, umur 15 dulu, semayang tu on and off, rajin semayang, tak rajin tak semayang, ayah suruh bawa semayang, tak suruh haram tak semayang lah. Semayang pula waktu tu, kalau semayang ni tak kira lah seluar ni bersih ke najis ke, tak reti hukum. Seluar tu lah kena najis, kencingnya, seluar tu lah juga habis semayang. Tak reti waktu tu. Allah Rabbi, kenang balik, astagfirullahaladzim, banyaknya dosaku. Allah, nu zaman lepas SPM dulu, duk angkut anak darah aku hulu kilir, Allah, banyaknya dosa. Kenang balik, nu duk tikam nombor, yang duk minum arak, Allah, banyaknya salah. Yang isteri tak dengar dekat suami, yang anak dah hakam dengan mak bapak, yang suami tak tanggungjawab dengan isteri dan anak-anak, Allah, banyaknya dosa. Duk saja-saja kenang balik, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, banyak dosa aku ni. Kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala dalam kitab Ihya Ulumuddin, orang yang ada zon selesa, dia rasa nak banding dengan dia, tak pernah main surah, aku lagi bagus. Itu syaitan dalam diri tu. Nak banding dengan dia, terawih 8, aku 20, cerai. Itu syaitan dalam diri, itu bahaya. Kalau ada macam tu, kita dah rasa zon selamat, aku ni rasa syurga dan ni rasa ni. Nak banding dengan tu imam, aku rasa aku lebih. Dia rasa macam tu, itu syaitan ada dalam diri kita. Zon selamat itu yang membahayakan kita. Kita kena rasa dalam konteks ni, kita zon tak selamat. Yang kalau kita bila-bila masa ajal tu datang, yang rasanya, rasa ni banyak dosa aku ni, belum tentu syurga ni, ya Allah. Rasa tak sedap tu, kita kenang balik, Allah, astagfirullahaladzim, banyak salahku, banyak sangat salahku ni. Allah janji dalam surah Nuh juga ayat 11, Allah kata apa? Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Orang yang kerap kata istighfar, orang yang kerap memohon ampun kepada aku janji kepada dia. Pertama, aku bagi kepada dia, yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Aku turunkan kepada mereka ini hujan yang melimpah ruah kepada mereka ini. Orang yang banyak istighfar, orang yang banyak mohon ampun kepada aku. Wah, apa nak hujan yang banyak? Nanti banjir, nanti payah. Bukan kira banjir ni tuan-tuan, kira Allah turunkan hujan ni melimpah ruah sebab manfaat hujan itu untuk manusia.
Bayangkan kalau tak ada hujan, tak ada air atas muka dunia ni. Tolpas bulan 2, bulan 3, bulan 4, kemaraunya panjang, dam, empangan kosong, turun airnya susut, sehingga dicatu air di beberapa tempat di Lembah Kelang ni terutamanya. 2 hari ada, 2 hari tak ada, 2 hari ada, 2 hari tak ada, di Tolpas cerita. Ingat lagi tuan-tuan? Ni pun tengah duk tak apa nak hujan banyak ni 2-3 minggu ni. Maka solutionnya Allah dah ajar dalam surah Nuh ayat 10 ayat 11 ni. Orang yang banyak istighfar, orang yang banyak mohon ampun, aku turunkan yursilis samaa alaikum midrara. Aku turunkan hujan yang melimpah ruah kepada mereka ini. Orang yang banyak mohon ampun, menyesal atas kesilapannya. Kalau air ni kurang payah tuan-tuan, elektrik tak ada munasabah lagi. Tapi kalau air tak ada payah. Nak banding dengan dua benda ni yang tak ada. Kita nak qada hajat, nak cuci hadasnya payah. Payahlah, produktiviti negara pun berkurang. Tak ada orang nak bersama dengan isteri dia, fikir nak mandi tu payah. Payah, air tak ada ni. Kita makan ikan, kita makan kambing, lembu dan sebagainya, semua itu memerlu kepada air. Kita makan sayur, buah-buahan, semuanya perlu pada air. Tanpa air, dia tak tumbuh, dan tanpa air dia pun mati. Maka kesannya kepada manusia. Maka janji Allah kepada orang yang kerap istighfar, aku turunkan hujan yang melimpah ruah untuk kebaikan dan manfaat kepada mereka itu juga. Kemudian Allah sambung dalam surah Nuh ayat 13. Allah kata wa yumdikum bi amwal wa banin. Dan aku janjikan kepada orang yang banyak istighfar ni, wa yumdikum bi amwal. Aku tambahkan kepada mereka ini amwal, harta. Amwal kalau orang belajar Arab dia jamak. Mufradnya malun, dia plural bukan singular, plural, banyak harta. Maka kata Ibn Abbas dan Ibn Katsir dalam kitab tafsirnya, harta jangan nampak dinar dan dirham atau ringgit semata-mata. Itu sebahagian daripada rezeki. Rezeki ini konsepnya luas. Kesihatan ini rezeki, isteri yang baik rezeki, suami yang bertanggungjawab rezeki, dapat jiran yang baik itu rezeki. Bayangkan kalau jiran jahat, Allah serabut kepala. Dia muratnya bini kita, dia muratnya anak dara kita, letak barang depan rumah dia curi nak. Kalau jiran jahat, kalau jiran ni jahat, surrounding sini jahat, kita tak dikurniakan dengan orang yang baik-baik. Mana ada terawih-terawih, mana ni apa barang terawih, baik duduk ramai tengah padang tu tunjuk langitnya, lagi sonok. Alhamdulillah Allah kurniakan jiran yang baik, yang boleh memakmurkan dan mengimarahkan rumah Allah. Dapat majikan yang baik, dapat kenalan yang baik, kesihatan, penglihatan, semua itu rezeki. Ma yanfa'uka, kamu boleh manfaatkan. Maka itulah rezeki, konsepnya luas. Maka Allah nak luaskan rezeki itu atas kehendak Allah. Wa yumdikum bi amwal. Aku tambah yang kedua bagi orang yang banyak istighfar, harta kepada mereka. Kalau hari ini dia rasa sempit hidup dia, dengan tekanan keuangan, ekonomi dan pelbagai yang dia rasa sedih sangat, yang dia rasa tertekan, pressure dan stres, solutionnya selain pada marah orang, ni Allah bagi cadangannya. Ni banyak istighfar. Mungkin adalah benda di mana-mana yang silap dan salah kamu dan masyarakat dan pemimpin seluruhnya yang perlu bermuhasabah dan koreksi diri balik. Di mana silap dan salahnya kita mohon ampun balik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Wa yumditkum bi amwal wa banin. Dan aku tambahkan juga yang ketiga, kan janji Allah dalam surah Nuh ini kepada orang yang banyak istighfar, wa banin, iaitu anak, cucu, keturunan. Saya pernah tertengok satu YouTube, satu orang tanya kepada Syekh Abdul Rahman Sudais, tu Imam Masjidil Haram tu. Orang tanya kepada dia, dia kahwin lama dah kahwin, tapi tak dikurnia anak. Syekh Abdul Rahman Sudais tak kata minum Tok Ali ke Kacik Fatimah ke Muslimat, dia tak kata apa. Dia kata ayat ni tadi, surah Nuh tadi, dia kata hang baca hang ni janji Allah. Allah yang bagi masalah dan Allah bagi jalan keluarnya. Allah janji wa yumdikum bi amwal. Aku janji aku beri kepada mereka ni amwal, harta, wa banin, dan anak, cucu, keturunan. Kata Ibn Abbas dalam tafsirnya, orang yang banyak istighfar, yang mengharapkan rezeki, yang mengharapkan nikmat daripada Allah dan mengharapkan anak cucu keturunan, benda ini semua yang dijanjikan bukan sahaja rezeki dan anak keturunan, tetapi yang diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Anak cucu keturunan yang qurratu a'yun, yang sejuk mata memandang, itu yang paling kita harap. Anak cucu ramai tetapi yang liability, memberi beban kepada mak bapaknya nanti juga. Maka dalam hari orang yang rasa dia lama dah kahwin, tak dapat anak juga, ingin kepada anak, ni jalan keluarnya Allah janjikan. Allah kata banyakkan
istighfar, mohon ampun dan mohon maaf kepada aku. Dan ayat yang terakhir surah Talaq 2 dan 3. Berapa minit ya? Kan kena berhenti dah. Boleh berhenti. Surah Talaq 2 dan 3. Sikit nak tengok muka aku macam marah tu. Sikit lagi 2 dan 3. Surah Talaq 2 dan 3. Sebab saya naik kereta main 40 minit. Kalau saya kira 20 minit. Jadi tak boleh. Surah Talaq 2 dan 3. Allah kata, wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kita selalu dengar ayat ni. Dan surah Talaq 2 dan 3. Wa man yattaqillah, sesiapa jua. Tak kira lah siapa pun. Yattaqillah, dia bertakwa kepada aku. Makna takwa, dia buat apa yang aku suruh, kata Allah, dia tinggal apa yang aku larang. Dia tinggal. Allah suruh semayang, kita semayang. Allah suruh puasa, kita puasa. Zakat cukup dan nisab, kita keluar. Perempuan tutup aurat dengan sempurna. Kita sebagai suami, make sure isteri dan anak dara kita tutup aurat dengan sempurna. Tak ambil riba, tak makan riba, tak menipu, tak rasuah. Kita taat perintah Allah dan kita tinggal larangan. Maka takwa ada di situ. Maka janji kepada orang yang taat kepada perintah aku ni, wa man yattaqillah, sesiapa juga yang bertakwa kepada aku janji kepada dia dua benar aku janji. Yang pertama, yaj'al lahu makhraja, pasti aku akan bantu dia, dorong dan lorongkan kepada dia jalan keluar kepada masalah yang dia sedang hadapi. Dia banyak masalah. Masalah dengan isteri, masalah dengan majikan, masalah dengan jiran, masalah dengan anak, masalah dengan suami. Banyak dengan masalah dia. Maka kalau kita tercari-cari jalan keluar kepada masalah yang banyak, kita koreksi diri kita. Ada datang mana tu yang kita tak benar betul lagi tu. Istighfar dan kita betul kembali. Sebab janji Allah, orang yang bertakwa, dia akan dorongkan jalan keluar. Dan yang kedua, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan aku beri rezeki kepadanya daripada jalan mana pun yang dia tak sangka-sangka, yang itu bahagian dan rezeki dia. Maka 3 ayat tadi tu sebagai kesimpulan. Yang pertama surah Sabah ayat 39, kaitan orang yang murah rezeki dengan orang yang banyak bersedekah. Kita tak pernah jumpa atas dunia ini orang diisytiharkan muflis, diisytiharkan bankrupt. Sebab apa? Sebab semalam derma 10 juta, sebab semalam derma 10 ribu, sebab semalam dari rumah anak yatim, hari ni dia sedang muflis sebab habis duit dia sedekah. Tak pernah dengar lagi kot macam tu lah. Itu tanda sedekah itu dijanji oleh Allah SWT. Pertama. Yang kedua, janji Allah dalam surah Nuh, orang yang banyak istighfar, mohon ampun kepadanya, Allah janjikan, bukan kata hujan yang berparuh nikmat kepada manusia itu, rezekinya dan cucu keturunannya. Dan yang ketiga, orang yang bertakwa kepada Allah, yang menjalankan perintahnya, cuba untuk semaksimum dan seminimum mungkin untuk tinggal sebanyak mungkin larangan-larangan Allah. Orang yang bertakwa ini, Allah janjikan jalan keluar kepada problem yang dia sedang hadapi, dan rezeki itu Allah beri kepada dia jalan yang dia tak sangka-sangka. Surah Talaq 2 dan 3 akhir itu. Seperti di sini dulu, yang baik kepada Allah, yang kurang tak kelemahan saya minta maaf banyak-banyak silap dan salah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.